A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair amma ba'du. InsyaAllah kita sambung pengajian sirah Nabawiyah. Kita masih bertajuk dakwah secara terbuka dan bentuk-bentuk tentangan dan penyiksaan orang-orang musyrikin Mekah kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita sampai cerita Khabbab Ibn al-Arat yang juga antara kalangan mustad'afin, yang lemah, yang miskin, dan juga hamba kepada seorang pembesar jahiliah. Tetapi manakala dia telah memeluk Islam, dia antara sahabat Nabi yang paling teruk diseksa. Antara bentuk penyiksanya, saya tak ingat, saya rasa belum cakap lagi kan. Bila dia memeluk Islam, Rasulullah SAW selalu berjumpa Khabbab pun selalu berjumpa Rasulullah. Itu satu pendidikan yang sangat penting, iaitu murabbi, guru, pendidik selalu jumpa pelajarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selalu jumpa pelajarnya, bertanya khabar, menyantuninya, membantunya sekiranya ada masalah, supaya apa? Hatinya sentiasa rasa disayangi dan dia diraihkan, walaupun apatah lagi dalam keadaan dia tertekan, dia miskin, dia sedang diseksa oleh musuh. Jadi Rasulullah selalu jumpa Khabbab setelah dia memeluk Islam, dan akhirnya diketahui oleh majikannya Ummu Anmar Al-Khuzaiyah. Maka Ummu Ammar mengambil besi dan menyalakan besi itu, lalu diletak di kepala Khabbab. Tujuannya ialah untuk menyeksa dan supaya akhirnya Khabbab ni murtad balik. Maka fasyaka Khabbab zalika ila Rasulillah SAW. Lalu Khabbab mengadu kepada Rasulullah SAW dan berkata, Allahumma ansur Khabbaban. Khabbab berkata kepada Rasulullah sambil dia berdoa, Ya Allah, unsur Khabbaban, Ya Allah, tolonglah Khabbab. Dan kawan-kawan kepada majikan dia, tuan dia, Ummu Anmar Al-Khuzaiyah, juga sama-sama bekerjasama untuk menyeksa Khabbab. Semakin Khabbab diseksa, semakin pembantu majikannya sama-sama menyeksa lagi, meningkatkan penyeksaan kepada Khabbab dengan menyalakan lagi besi-besi yang lain dan meletakkan di kepalanya. Selepas itulah Khabbab jumpa Rasulullah yang kita baca minggu lepas, ketika Rasulullah berada di Kaabah dalam keadaan ditutupi dengan kain, dan Khabbab meminta kepada Rasulullah
ala tastansuru lana, boleh tak engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk membantu kami, sebab kami ni dah tak tahan dengan azab. Jadi kita tengok bagaimana para sahabat, termasuk Khabbab, diseksa begitu teruk. Sekarang kita dengar ada orang diseksa dengan besi panas, dengan striker kan. Tapi bukan kerana Allah, bukan kerana dia buat kerja agama. Kadang-kadang yang diseksa tu siapa? Bibi kan, pembantu rumah. Kadang-kadang anak tiri. Dan semua tu tak ada kaitan dengan dakwah ataupun kerja agama Allah. Berbeza dengan sahabat-sahabat Nabi diseksa begitu teruk hanya kerana melakukan kerja menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi pun bila Khabbab minta Nabi berdoa kepada Allah supaya memberi pertolongan mereka ketika di Mekah, muka Nabi merah kan? Muka Nabi merah dan Nabi tak berdoa. Sebaliknya Nabi bawa apa? Nabi kata apa? Lelaki ataupun orang-orang dahulu sebelum kamu, penyiksaannya lagi teruk. Ada yang disikat dengan sikat besi, kulit badannya sehingga terkoyak semua daging-daging. Dan ada yang ditanam separuh badan, kemudian dia letak gergaji di tengah kepalanya dan digergaji hidup-hidup sampai terbelah dua. Dan mereka sedikit pun tidak murtad ataupun tidak goyah imannya. Kemudian Nabi bagi harapan, wallahi demi Allah, la yutimmanna hadzal amru hatta yasiru ar-rakibu min San'a'i ila Hadramaut. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agamanya ini sehingga sampai satu masa keadaan akan menjadi aman tenteram. Sehingga seseorang berjalan daripada San'a ke Hadramaut di Yaman, perjalanan yang agak jauh, dalam keadaan selamat, tidak ada pencuri, tidak ada perompak. Kenapa? Sebab ketika itu Islam telah menang, Islam telah memerintah. Dan mereka tidak takut kepada serigala. Dan akhirnya Nabi kata apa? Walakinnakum tasta'jilun. Itu ayat yang kadang-kadang kita rasa macam Nabi ni tidak ada rahmat. Nabi kata apa? Tetapi kamu ni adalah orang yang gopoh. Dalam keadaan diazab begitu teruk dan dalam keadaan mereka meminta bantuan, hanya minta doa je daripada Nabi, bukan minta apa pun. Itu pun Nabi kata kamu ni adalah orang yang gopoh. Okey. Kita ambil sikit pengajaran daripada kisah ni. Jawapan Nabi kepada permintaan Khabbab yang juga mewakili sahabat-sahabat yang lain. Apa dia antara pengajarannya daripada jawapan Nabi ni? Dalam keadaan sahabat tertekan, diseksa kan, hanya semata-mata buat kerja agama. Tiba-tiba Nabi kata apa? Nabi buat contoh orang yang lepas. Makna pengajarannya apa? Pengajarannya ialah cara Nabi mendidik sahabat yang sedang tertekan, yang sedang diseksa hanya kerana dakwah. Cara Nabi ialah sebagaimana cara Allah dalam Al-Quran, iaitu Nabi buat contoh orang-orang dahulu. Supaya sahabat rasa apa? Orang dahulu lagi teruk. Bila sahabat dengar cerita orang dahulu lagi teruk, apa akan jadi pada sahabat ni? Mereka dah rasa teruk. Tapi bila dengar cerita orang dulu lagi teruk kan, apa perasaan sahabat? Tenang sikit. Lega kan? Sebab apa? Sebab kaedah dia, kalau kesedihan, penderitaan dikongsi bersama, dia akan menjadi kurang. Tapi kalau dia sorang-sorang menderita, dia sorang-sorang sakit, itu kadang-kadang menambahkan kesakitannya. Bila dia tengok orang lain semua sihat, orang lain semua okey, dia seorang je kan. Tapi kalau dia tengok dia sakit, tengok orang lain pun sakit, bahkan orang lain lagi teruk, maka penderitaan itu semakin kurang. Satu cara Nabi. Jadi bila anak kita ada masalah, jangan terus bagi motivasi pada dia, bagi hadiah kan. Sabar sekejap je, lepas ni kita tak ada masalah. Tak. Caranya apa dia?
supaya dia tingkatkan kesabaran dengan membawa contoh orang-orang dahulu. Dan contoh-contoh yang terbaik ialah contoh mereka-mereka yang telah mati, khususnya di kalangan para nabi, para salafus salih, para sahabat. Sebab mereka ni bila dah mati, mereka tak ada dosa, tak ada riak kan. Sebab setengah mak bapak bila dia buat contoh siapa? Dia buat contoh siapa? Contoh diri dia kan. Mak dulu, ayah dulu kan. Jadi bila kita buat contoh kita kan, kadang-kadang anak-anak akan jawab balik. Dia kata apa? Mak dulu teruk juga kan. Jadi saya ni baru nak teruk je kan. Jadi dia akan patah balik kan. Maka yang terbaik contoh apa dia? Contoh orang yang lagi baik daripada kita, dan orang tu dah mati. Kemudian kalau kita buat contoh kita, kadang-kadang kita akan timbul rasa riak, dan kita perasan kita dah okey kan. Sebab tu layak dijadikan contoh, bukan? Buatlah contoh mereka yang telah mati, insya-Allah. Yang kedua, cara Nabi apa dia? Contoh macam Nabi bila tengok Ammar bin Yasir, keluarga Ammar, Yasir, Sumayyah diseksa, Nabi cakap apa? Nabi bagi motivasi kepada janji Allah. Nabi bagi motivasi kepada janji Allah, iaitu syurga. At-ta'alluq bima a'addahu Allahu fil jannah lil mu'minin as-sabirin minan na'im wa adamul ightirari bima fi aidil kafirin min zahratil hayatid dunya. Itu Nabi bagi motivasi pada sahabat supaya semakin yakin kepada janji Allah, iaitu syurga yang nikmatnya tidak akan putus, tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada mati. Dan jangan tertipu dengan nikmat yang dimiliki oleh orang kafir yang hanya bersifat sementara. Boleh? Boleh kah? Sempat ke tak sempat? Tak sempat? Sempat. Kalau sempat nanti Ustaz tanya balik. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Kalau kita, anak kita ada masalah ke, ataupun sesiapa je ada masalah, kadang-kadang kita buat contoh kepada orang yang telah berjaya. Kat mana? Kat dunia. Kesannya tak bagus. Sebab apa? Akhirnya dia cinta dunia. Tengok orang tu sabar, tengok dah berjaya sekarang. Tapi orang yang berjaya belum tentu beriman. Betul tak? Kadang-kadang kejayaannya menjadikannya semakin jauh daripada Allah. Jadi bagi motivasi apa dia? Nikmat di syurga yang sedang menanti, dan bila kita masuk syurga kekal abadi, tidak akan tua, tidak akan sakit. Bagi motivasi supaya mereka lagi yakin. Jadi bila mereka yakin pada syurga, semua bebanan, tanggungjawab, tekanan kat dunia ni dia rasa ringan. Sebab itulah sahabat, bila Allah tanamkan melalui ayat-ayat awal di era Mekah, cerita pasal akhirat, cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, menjadikan sahabat ni senang je nak berdakwah. Orang maki pun dia boleh senyum, dia boleh sabar. Allah kata berhijrah, hijrahlah, senang je nak pergi. Kenapa? Sebab dalam kepala dia ada apa? Syurga. Jadi dia buat kerja je, bukan nampak dunia, nampak syurga. Kita ni bila nak buat amal soleh, nak buat ibadat, jadi berat. Sebab apa? Tak nampak syurga tu, kita nampak dunia kan. Bila nak pergi masjid, ya Allah, jauhnya, panasnya. Sahabat bila nak pergi masjid, nikmatnya syurga. Jadi mereka semakin bersemangat nak pergi masjid. Kan? Kita bila nak pergi berdakwah contoh, jadi berat kan? Macam-macam alasan. Sebab apa? Kita nampak apa? Tak boleh berehat kan? Lepas tu kena ambil cuti, mungkin rugi satu projek ke kan? Kita nampak dunia, maka bila nampak dunia, kerja baik, kerja amal soleh jadi berat. Tapi kalau kita bayangkan syurga, kalau aku pergi dakwah, seorang masuk Islam sebab aku, ya Allah, besarnya nikmat di syurga kan. Kalau aku bantu orang, seorang miskin sahaja, dengan aku bantu, dia rasa gembira, dia tahu solat, ya Allah, Allah sangat suka pada aku. Bila itu yang jadi motivasi kita, semua kerja-kerja amal soleh menjadi ringan dan mudah.
Okey, yang ketiga, Nabi bagi motivasi tentang janji Allah untuk memberi kemenangan kepada orang Islam di dunia. Sebagaimana Nabi jawab kepada Khabbab kan, akan datang satu masa kamu berjalan daripada San'a ke Hadramaut dalam keadaan aman, tidak ada pencuri, tidak ada perompak, tidak ada serigala yang akan mengganggu kamu. Kenapa? Ketika itu Islam telah menang, keadaan telah aman. Juga yang ketiga, Nabi bagi motivasi tentang janji Allah untuk membantu dan memberi kemenangan kepada orang Islam semasa di dunia. Okey, kita sambung. Saya rasa kita berhenti muka surat 160 kan? 160. Saya baca. Qala al-musannif rahimahullah, mimma yadullu ala ma lahiqa al-mustad'afina min zulmin wa ghasbin li amwalihim fadlan an aza'a badanihim kama yadullu ala naqdi Quraisy li hilfil fudul allazi aqadathu qabla al-Islam bi aqdayn faqat. Kan? Bahasa Indonya dia kata di antara penindasan terhadap kaum yang lemah daripada kalangan umat Islam adalah antara bentuk penindasan orang musyrikin pada kaum yang lemah daripada kalangan umat Islam adalah kezaliman. Pada apa? Pada harta rampasan, pada harta benda. Mana harta orang beriman dia ambil macam tu je. Kadang-kadang dia guna orang beriman untuk bekerja, tak bagi upah. Terlebih lagi gangguan secara fizikal. Dia menyeksa badan-badan orang Islam. Dan peristiwa pemutusan Quraisy terhadap Hilful Fudul yang terjadi sebelum Islam. Pembatalan perjanjian Hilful Fudul adalah hanya dengan 2 perjanjian sahaja. Ini merupakan bukti yang lain tentang kezaliman mereka. Hilful Fudul ialah satu perjanjian di antara orang-orang musyrikin, pembesar musyrikin Mekah sebelum Nabi diutuskan sebagai Rasul. Hilfu ni mana? Perjanjian. Al-Fudul, kebaikan daripada fadlun, kebaikan ataupun keadilan, iaitu perjanjian untuk melaksanakan keadilan. Bila berlaku ni? Beberapa tahun sebelum Nabi dibangkitkan sebagai Rasul. Kenapa berlaku? Sebabnya ada seorang Arab daripada luar Mekah datang berniaga di Mekah. Jadi ada seorang pembesar Mekah beli barang dia tapi tak bayar. Sebab apa? Itu kezaliman yang selalu berlaku di Mekah. Iaitu orang yang kuat menindas orang yang lemah ataupun orang yang miskin. Apatah lagi orang Arab daripada luar yang tidak ada keluarga, yang tidak ada pelindung, dia tindas. Jadi pembesar Quraisy ni beli barang daripada orang Arab daripada luar Mekah dan tak bayar. Bila tak bayar, orang Arab ni dia tak duduk diam. Walaupun dia tidak ada pelindung, tidak ada kerabat di Mekah, dia mengadu pada orang yang bertanggungjawab di Mekah. Dia mengadu bahawa dia jual barang kepada seseorang tapi tak dibayar. Jadi orang Arab pun berbincang di rumah Abdullah bin Jada'an. Banyaklah puak-puak berkumpul dan akhirnya mereka bersetuju untuk buat satu perjanjian supaya apa? Supaya tidak berlaku lagi kezaliman selepas ini. Supaya keadilan ditegakkan. Ini ketika semua ni adalah musyrikin. Tapi itulah tabiat manusia. Manusia jahat macam mana pun, dia nak adil kan? Dia nak berlaku keadilan. Maka berlakulah perjanjian yang dinamakan Hilfu Al-Fudul. Tapi akhirnya orang musyrikin Mekah
secara umumnya tak suka pada perjanjian itu. Sebab apa? Sebab berlawanan dengan nafsu mereka. Akhirnya perjanjian itu dibatalkan. Jadi gambaran pengajarannya apa? Orang musyrikin Mekah ni suka buat zalim, suka menindas. Bila ada perjanjian pun dia tak bertahan lama, dia akan batalkan perjanjian. Itu poin dia. Okey. Kemudian kata penulis, tidaklah diragukan lagi bahawa kaum muslimin dengan kelemahannya lebih suka membela diri tanpa melakukan perlawanan yang bererti. Mana orang Islam di Mekah ni suka apa ni? Lebih suka membela diri tanpa melakukan perlawanan, iaitu tanpa berlaku pertembungan. Mana kalau mereka diseksa oleh orang musyrikin, mereka tak lawan. Dipanggil apa? Bahasa Inggeris apa dah? Defensif. Tak tahu. Jadi era Mekah ni era pertahan, bukan era menyerang. Tapi walaupun begitu, ada juga sahabat yang tak tahan, dia nak lawan juga. Contohnya, tidaklah diragukan lagi bahawa kaum muslimin dengan kelemahannya lebih suka membela diri tanpa melakukan perlawanan yang bererti. Sehingga sikap lunak tersebut tidak dapat membangkitkan amarah sebahagian mereka, lebih-lebih lagi pemuda. Kadang-kadang pemuda ni yang masuk Islam semangat. Dia kata, kenapa kita nak bertahankan diri? Kenapa kita nak diam je, tak nak lawan? Sehingga Abdurrahman bin Auf beserta sahabat-sahabatnya datang kepada Nabi SAW di Mekah. Ini nak beritahu, kadang-kadang mereka tak tahan juga, supaya kita boleh bayangkan bagaimana teruknya penyiksaan, penindasan orang musyrikin kepada orang Islam di peringkat awal. Sampai tahap mereka tak tahan, mereka jumpa Rasulullah. Abdurrahman bin Auf beserta sahabatnya datang kepada Nabi di Mekah. Kemudian berkata, wahai Nabi Allah, dahulu kami dalam sebuah peperangan, sedang kami musyrik. Dalam bahasa Arab dia kata apa? Ya Nabi Allah, kunna fi izzatin wa nahnu musyrikun. Dia terjemahan ni, kalau bahasa Arab lain ni. Kata Abdurrahman bin Auf kepada Nabi, dia kata, dulu kami dalam kemuliaan. Wa nahnu musyrikun, sedangkan kami adalah orang yang syirik kepada Allah. Makna apa tu? Kami syirik pada Allah, tapi kami sentiasa berada di atas. Kami jadi pembesar, kami jadi pemimpin, kami dimuliakan. Kemudian dia kata, falamma amanna sarna azillah. Tetapi manakala kami telah beriman, kami pula dihina. Kami jadi golongan hina. Sedangkan dulu kami syirik pada Allah, kami di tempat yang tinggi. Sekarang kami beriman pada Allah, kami pula jadi orang hina. Kenapa macam tu? Boleh faham? Maka Nabi berjawab. Nabi kata, inni umirtu bil afwa fala tuqatilu al-qaum. Aku diperintah supaya memaafkan kesalahan ataupun tentangan orang musyrikin. Memaafkan ataupun membiarkan. Fala tuqatilu al-qaum. Jangan kamu perangi mereka. Falamma hawalahu, wahai Nabi Allah, dulu kami dalam sebuah peperangan sedangkan kami musyrik. Namun setelah kami beriman, justru kami dihinakan. Nabi menjawab, sesungguhnya aku diperintahkan untuk memberi maaf. Maka janganlah kalian memerangi musuh. Setelah Allah menghijrahkan Nabi SAW dan para sahabat ke Madinah, barulah baginda diperintahkan ataupun diizinkan berperang. Namun mereka mencegahnya. Sehingga turun ayat Surah An-Nisa ayat 77. Cuba buka. Cuba buka Surah An-Nisa ayat 77. Tengok apa Allah kata. Surah An-Nisa ayat 77.
Sambil kita belajar tadabbur, sambil kita belajar sirah, kita tadabbur. Dia tadabbur Quran dengan sirah macam lagu dengan irama, tak boleh dipisahkan. Okey, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Kamu lihat tak Muhammad, kepada orang yang dikatakan kepada mereka kufu aydiakum. Kufu ni mana tahan. Tahanlah tangan-tangan kamu daripada apa? Daripada bertindak balas, daripada memerangi orang musyrikin masa di Mekah. Yang kisah Abdurrahman bin Auf pergi minta pada Nabi kan untuk lawan. Nabi kata tahan, jangan perang mereka. Jadi bila Nabi dah sahabat berhijrah ke Madinah, Allah ingatkan balik ni. Kamu ingat tak Muhammad? Dulu bila orang-orang beriman dikata pada mereka, tahan tangan kamu, jangan berperang. Tapi mereka nak berperang, kan? Habis buat apa? Masa kat Mekah, wa aqimus solat, dirikan solat, wa atuz zakah. Masa ni dah ada tak kewajipan solat? Belum. Kewajipan solat di hujung sebelum Nabi berhijrah. Kemudian wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Masa ni dah wajib tak zakat? Belum. Zakat diwajibkan masa di Madinah. Habis zakat apa ni? Solat apa ni? Solat yang biasa Nabi solat sebagaimana solat para Nabi dahulu, 2 rakaat. Ada mengatakan di waktu malam sahaja. Dan zakat ni pula ialah bukan zakat yang wajib macam sekarang yang 2.5%, tapi zakat dalam membantu orang-orang miskin yang ada di Mekah. Okey, jangan perang mereka, jangan lawan. Sebaliknya, solat, keluarkan zakat, bantu orang miskin. Okey? Kemudian Allah kata apa? Falamma kutiba alaihimul qital. Maka tatkala diwajibkan ke atas mereka peperangan. Di mana ni? Di mana ni? Masa di Mekah tak diizinkan orang beriman berperang. Tahan tangan kamu. Tapi setelah mereka berhijrah ke Madinah, kutiba, diwajibkan ke atas mereka berperang. Maka pula sikap orang beriman ni. Iza fariqum minhum, tiba-tiba sekumpulan daripada mereka yakhshawna nas, takut pada orang. Sebab apa? Bila sebut berperang, apa yang mereka bayangkan? Mati. Tiba-tiba bila Allah wajibkan perang, takut pula. Sama mereka takut pada manusia, sama seperti mereka takut kepada Allah. Jadi orang dengan Allah tu macam sama taraf. Au asyaddu khasyah, ataupun mereka lebih takut manusia dibanding dengan takut kepada Allah. Seraya mereka berkata ni, segelintir orang beriman setelah diwajibkan peperangan, mereka kata apa? Wa qalu rabbana, wahai Tuhan kami, lima katabta alaina, kenapa engkau wajibkan ke atas kami berperang? Laula akhartana, alangkah bagusnya kalau engkau melewatkan fardu peperangan ni ila ajalin qarib, ke tempoh yang lain, bukan sekarang. Maka Allah pun suruh Nabi jawab, qul, katakanlah, mata'ud dunya qalil, kesenangan hidup dunia adalah sedikit, wal akhiratu, dan akhirat tu adalah lebih baik. Tapi untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Dan wala tuzlamuna fatila, kamu tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Okey, boleh faham ayat ni? Ayat ni Allah nak tegur siapa ni? Ha? Ada air. Allah nak tegur siapa ni? Allah nak tegur siapa? Allah nak tegur orang kafir ke nak tegur orang beriman? Orang beriman. Apa yang Allah tegur? Bila Allah tegur tu mana perangai tak bagus kan? Akhlak buruk kan?
Apa akhlak buruk tu? Ha? Tak yakin pada Allah. Ada satu benda ya Allah nak tegur ni. Sebelum tu penyakit apa tu? Penyakit apa tu? Ha? Penyakit cakap tak serupa bikin. Dulu kamu cakap nak kan, masa kat Mekah minta pada Nabi. Bila Allah wajibkan, tak nak. Itu penyakit cakap tak serupa cakap lain. Jadi bila cakap lain, cakap nak, tiba-tiba bila Allah suruh dia tak nak. Ada ciri-ciri apa tu? Munafik. Kan? Bila bercakap, berbohong. Berlaku tak pada orang beriman? Sebenar yang ayat dalam surah Saf yang Allah kata, Allah tegur orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap ma la taf'alun? Apa yang kamu tak buat? Ada sebagai ahli tafsir mengatakan Allah tegur orang beriman sebab kes ni. Mulut dia kata apa? Ya Rasulullah, kenapa kami tak boleh berperang? Kami orang beriman, kita orang mulia. Sepatut kita perangi mereka. Jangan biar mereka menindas. Kan? Mulut cakap masa tu, masa kat Mekah. Bila kat Madinah, bila Allah kata wajib perang, lah kenapa wajibkan sekarang? Nampak tak? Berlaku tak pada kita? Berlaku tak? Contoh? Contoh. Kenapa tak boleh pergi masjid ni? Kenapa je rasa? Okey, sekarang kita dah benarkan sarapat, benarkan pergi masjid. Tak ada pula muka dia. Kan? Ustaz, kita orang suka kelas tadabbur ni kan? Tapi sebab PKP, kita tak boleh lah. Sekarang kita buat online. Tak ada pula muka dia. Boleh faham? Itu penyakit itu. Sebab itulah pentingnya tadabbur Al-Quran. Sebab Quran merawat penyakit. Ada orang kata ayat Quran ni, dia banyaknya berkaitan dengan orang kafir. Tak ada kaitan dengan kita. Tak. Banyak berkaitan, majoritinya, kebanyakan ayat berkaitan dengan orang beriman. Bahkan yang banyak Allah tegur ahli kitab tu asalnya beriman. Asalnya ada kitab. Tapi akhirnya dia tak beramal dengan kitab dia, maka Allah mencela mereka. Jadi orang beriman yang ada Quran, ada kemungkinan tak boleh jadi macam ahli kitab. Ya. Jenisnya ni yang sama ni, yang jenis suka bernazar. Kan? Ya Allah, kalau aku sihat ni aku nak puasa 3 hari. Turut-turut pula tu. Kalau asyik-asyik okey kan? Bila sihat je, ni perangan ni. Lima taquluna ma la taf'alu. Jadi Allah kata, kamu lihat tak Muhammad ni? Ni dulu nak berperang, kamu kata jangan. Tahan dulu, sabar. Bila Allah wajibkan, mereka pertikaikan pula. Okey, semoga Allah jauhkan kita daripada penyakit ni. Dan satu, yang kedua pengajarannya apa? Kenapa Allah beritahu di hujung ayat apa dia? Katalah wahai Muhammad, beritahu pada orang yang tak nak pergi berperang ni. Begitu apa? Kesenangan dunia adalah sedikit sahaja dan akhirat lebih baik. Apa kaitan dengan kewajipan berperang? Cerita dunia nilainya kecil, akhirat jauh lebih besar. Apa kaitan dengan orang yang tak nak pergi berperang? Dulu masa kat Mekah dia nak berperang sebab apa? Masa tu dia tak ada dunia. Faham tak? Sebab tu nak berperang. Dunia kami dah tak ada. Barang pun kena rampas kat orang musyrikin. Tapi bila pergi Madinah, ada tak dunia? Ada tak kerihatan? Janganlah wajibkan sekarang. Kami baru nak seronok ni. Allah jawab, dunia hanyalah sementara. Jangan cintakan dunia. Kalau betul kamu cinta seronok,
Cintakan kepuasan, cintalah yang kekal abadi. Wal akhiratu khairun. Tapi untuk siapa ni? Untuk orang bertakwa. Kemudian di hujung Allah kata apa? Kamu tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Apa maksud dia? Apa kaitan dengan cerita ni? Mana kalau kamu taat pada perintah Allah, berperang ke, berdakwah ke, dan walaupun kamu buat amalan sekecil mana pun, Allah tetap akan balas. Kamu tak akan dizalimi. Jadi kenapa takut? Kenapa takut? Yang kamu buat tetap akan ada balasannya. Okey, boleh faham? Okey, kita balik pada buku kita. Masih muka surat 60. Jadi saya nak terjemah yang bahasa Indonesia ni, saya kena baca yang bahasa Arab dulu. Wa tajmulu ibarat li Aisyah radhiyallahu anha wa li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu al-hal allati kana 'alaiha al-muslimun bi Makkah fi tilkal marhalah. Dan ibarat kata-kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Abdullah bin Umar yang menceritakan keadaan orang-orang Islam di Mekah ketika itu, menggambarkan apa dia? Orang Islam sangat-sangat teruk diseksa, sangat-sangat tertekan dengan tentangan orang musyrikin. Apa kata Aisyah? Qalat Aisyah. Aisyah berkata setelah ditanya tentang hijrah, tidak ada hijrah hari ini. Setelah berhijrah, orang tanya kepada Aisyah, ada hijrah lagi tak? Aisyah kata tidak ada hijrah. Sebagaimana Nabi kata, la hijrah ba'dal fathi. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Kemudian kata Aisyah, seorang mukmin lari dengan agamanya menuju Allah dan Rasulnya. Jadi Aisyah nak gambarkan keadaan orang Islam masa di era Mekah ni sangat-sangat teruk sampai mereka lari membawa agamanya. Ada yang pergi ke mana? Ke Habsyah. Dan pergi ke Habsyah Ethiopia pun 2 kali pergi. Pergi lepas tu balik. Balik-balik tengok keadaan lagi teruk, patah balik pergi ke Habsyah. Jadi gambaran tu sangat teruk. Kerana takut terjadi fitnah kesesatan pada dirinya. Jadi masa tu orang Mekah, orang Islam di Mekah, yang paling penting dia nak selamatkan apa? Tak ada. Harta dah tak ada. Dunia tak ada dah. Keluarga tak ada. Yang nak selamatkan adalah iman sahaja. Maka hari ini Allah telah menampakkan Islam. Makna setelah hijrah ke Madinah dan kota Mekah dibuka, Islam telah menang. Hari ini pula ia menyembah Tuhannya sesuai dengan keinginannya. Mana orang Islam boleh beribadat sembah Allah di mana-mana bebas. Boleh faham? Sebab itulah Nabi kata la hijrah ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Sebelum buka kota Mekah, hukum hijrah orang Islam daripada Mekah ke Madinah hukumnya wajib. Kalau tak berhijrah, haram. Tapi bila kota Mekah dibuka, tidak ada hijrah lagi. Kenapa? Kenapa? Tak, kenapa orang Mekah? Lepas Nabi buka kota Mekah, orang yang duduk kat Mekah beriman kan? Dia tak boleh hijrah ke Madinah. Sebab hijrah yang pertama wajib. Sebab apa? Sebab masa di Mekah, orang Islam tak boleh beribadat dengan sempurna. Tak boleh berdakwah. Sedangkan mereka dicipta untuk ibadat. Bila ibadat tak boleh, kena usaha, kena ikhtiar, pergi tempat lain. Bukan sebab tak boleh cari rezeki. Tak. Rezeki bukan masalah besar. Masalah besar ialah, boleh ibadat ke tak? Kalau tak boleh, kena pindah. Okey. Lepas dibuka kota Mekah, orang Islam boleh tak beribadat di Mekah dengan sempurna? Jangan hijrah lagi. Boleh faham? Okey, lepas tu saya rasa boleh faham kan? Saya kalau baca bahasa Indonesia saya tak faham. Okey, kita balik buka surat sebelah 161. Abdullah bin Umar berkata, kana al-Islam qalilan dalam bahasa Arab. Fa kana rajulu
yuftanu fi dinihi imma qataluhu wa imma yu'azzabuhu hatta kasura al-islamu falam takun fitnah. Kata Abdullah bin Umar, dulu Islam sikit je. Mula-mula 10 orang, 20 orang. Lepas tu lebih kurang semua sebelum hijrah 200 orang sahaja. Setiap pemuda difitnah dalam agamanya. Ada sampai dibunuh, ada sampai diseksa. Lalu Islam akhirnya menjadi ramai dan tidak ada lagi fitnah. Ayat ni sebenarnya dia nak beritahu apa ni? Tak, sebenarnya Abdullah bin Umar nak beritahu apa? Dulu umat Islam sangat-sangat teruk diseksa. Itu poin dia. Walaupun Rasulullah telah berhijrah, beliau tidak pernah melupakan nasib buruk yang dialami oleh sahabat-sahabatnya. Maka setelah hijrah, baginda sentiasa mendoakan mereka yang masih berada di Mekah agar selamat daripada gangguan orang-orang musyrikin. Semua. Yang boleh berhijrah, bawa semua. Kalau keluarga dia Islam, semua berhijrah. Yang tak boleh, terhalang, duduk kat Mekah lah. Iaitu yang Nabi doa. Mana-mana yang tak lepas berhijrah, macam Ummu Salamah kan. Ummu Salamah, sebab dihalang oleh orang musyrikin, kadang-kadang dihalang oleh keluarga dia yang masih kafir. Jadi cuba Ummu Salamah. Ummu Salamah bila nak berhijrah ke Mekah, ke Madinah, dia ditahan oleh keluarganya. Keluarga Ummu Salamah dengan keluarga suami dia masing-masing ambil. Dan akhirnya Ummu Salamah dilepaskan, tapi suami dia tak dilepaskan. Jadi ada yang berpisah suami isteri, ada yang berpisah anak dengan mak bapak. Jadi gambarannya menunjukkan Islam di peringkat awal bukan senang. Semua tu hanya kerana nak menyampaikan Al-Quran. Okey, kita tengok Rasulullah SAW telah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menahan diri, menghiasi diri dengan kesabaran. Sabar je. Tidak ada pilihan lain semasa di Mekah melainkan sabar. Tidak melawan kekuatan musuh dengan kekuatan. Tidak pula permusuhan dengan permusuhan. Hal itu tidak lain untuk membentengi kehidupan mereka dan meningkat pentingnya masa depan dakwah, sekaligus mencegah timbulnya stagnasi dakwah di awal-awal berkembangnya Islam. Okey, saya baca bahasa Arab. وَقَدْ بَكِيَتْ الْمَأْسَاتُ الَّتِي يَعِيشُهَا الْمُسْتَضْعَفُونَ حَاضِرَةً فِي نَفْسِ رسول الله SAW فَكَانَ يَدْعُو لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُ بِمَكَّةِ بِالنَّجَاةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَذَلِكَ بَعْدَ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَدْ أَمَرَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم أصحابه بِضَبْطِ النَّفْسِ وَالتَّحَلِّي بِالصَّبْرِ وَعَدَمِ مُقَارَعَةِ الْقُوَّةِ بِالْقُوَّةِ وَالْعُدْوَانِ بِالْعُدْوَانِ حِرْصًا عَلَى حَيَاتِهِمْ وَنَظَرًا لِمُسْتَقْبَلِ الدَّعْوَةِ. Okey. Di sini penulis nak begitu. Apa hikmah? Kenapa Allah dan Rasul menahan orang Islam daripada menahan mereka daripada melawan, menahan mereka daripada berperang? Sebaliknya, Allah dan Rasul perintah sahabat supaya sabar je. Kenapa? Apa hikmahnya? Kenapa mereka tak tawakal kepada Allah kan? Dan seolah yang lagi itu, kenapa Allah tak tolong mereka? Apa? Belum bertapak. Islam belum bertapak lagi. Cuba bayangkan kalau Allah benarkan orang Islam di peringkat awal di Mekah dalam keadaan lemah, bilangan tak ramai, Allah benarkan mereka berperang lawan orang musyrik, apa jadi? Habis, hancur Islam. Islam tak akan sempat tersebar di luar Mekah. Betul tak? Sebab apa? Sebab orang Islam lemah. Kalau berperang, habis lenyap, habis, dia cabut sampai akar umbi. Kan?
Di situ ada satu kaedah. Maslahat yang lebih besar kena utamakan daripada maslahat yang kecil. Apa dia? Maslahat yang kecil apa dia? Beberapa orang Islam diseksa dan dibunuh. Itu maslahat kecil, iaitu individu. Maslahat yang besar apa dia? Iaitu Islam tersebar supaya lagi ramai orang terima Islam dan lagi ramai orang selamat daripada azab Allah. Itu maslahat yang lebih besar. Kena utamakan maslahat besar daripada maslahat kecil. Boleh faham? Yang kedua, kaedah kenapa tak dibenarkan berperang ialah sebab dia masuk dalam kaedah wala tuhliku biaidikum ila tahlukah. Jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. Dalam keadaan kita kecil, kita lemah, tiba-tiba kita nak lawan orang yang ramai dan kuat, kita sengaja membinasakan diri. Hukumnya haram. Macam orang nak rompak kita kan, dengan senapan, dengan parang, kita tak ada apa-apa kan. Kita pergi lawan, salah tu. Salah. Ataupun orang nak ragut duit kita ada RM50 kan. Kat tangan orang tu dia pisau. Kita nak selamatkan RM50 tapi nyawa kita terancam, tak boleh. Selamatkan yang lebih mahal daripada duit tu. Apa dia? Nyawa, selamatkan diri dulu. Kalau maruah diri kita kena lawan lah. Kena lawan. Kalau sampai tahap dibunuh, maka Nabi kata apa? Dia akan mati syahid. Siapa yang mati mempertahankan diri dan hartanya, harta tu ada nilai lah, maka dia adalah orang yang mati syahid. Okey. Dan sebab ketiga, Islam melarang berperang ataupun melawan ketika di kota Mekah ialah supaya orang, persepsi orang musyrikin atau orang kafir pada Islam tidak buruk. Apa persepsi buruk kalau orang Islam lawan? Apa dia? Tak, bila orang Islam lawan, berlaku tak bunuh-membunuh? Dan mungkin tak bunuh bapa, bunuh anak. Maka persepsi orang kafir apa dia? Islam agama zalim. Islam agama tertegak di atas peperangan. Betul tak? Itu strategi cantik. Jadi Islam utamakan sejahtera. Okey, kita sambung. Muka surat 161. Rasulullah SAW telah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menahan diri, menghiasi diri dengan kesabaran, tidak melawan kekuatan dengan kekuatan, tidak pula permusuhan dengan permusuhan. Hal itu tidak lain untuk membenteng kehidupan mereka supaya mereka terus dapat berdakwah, dapat beribadat dan mengingatkan mereka pentingnya masa depan dakwah, iaitu fikirkan masa depan dakwah yang lebih besar. Sekaligus mencegah timbulnya stagnasi dakwah di awal. Stagnasi yang saya sebut tadilah persepsi buruk orang kepada Islam. Kan ada sekarang orang tuduh Islam tu agama teroris kan, tegak di atas keganasan, bom sana, bom sini kan, bunuh orang kafir, bom tempat ibadat orang kafir. Itu persepsi yang buruk dan dia bukan daripada Islam. Barangkali orang-orang musyrik telah berusaha keras membendung dan menghentikan dakwah ini, namun hikmah Islam tidak memberikan mereka kesempatan. Orang musyrikin Mekah ni dia berusaha berbagai-bagai cara untuk apa? Untuk menyekat dakwah. Tapi sebab orang Islam ni ikut perintah Allah dan Rasul, peluang untuk Islam dihancurkan tertutup. Kalau mereka ikut nafsu, lawan je, habis Islam akan mati. Okey, kemudian kata penulis, Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya secara langsung. Ini penting ni. Nabi mendidik para sahabat secara langsung. Apa makna dia? Ni kalau bahasa Arab dia kata apa? Kana Rasul SAW yurabbi ashabahu ala ainihi. Nabi mendidik para sahabat ala ainihi, depan mata dia. Oh, penting ni. Apa maksud dia? Nabi mendidik sahabat secara online ke face to face? Ini penting ni. Kenapa penting?
Kenapa penting ya? Cakap semua buat Ustaz. Apa dah? Bila Rasulullah perintah dan Rasulullah buat. Itu satulah makna sahabat dengan Nabi cakap dan nampak apa yang Nabi buat sama, kan? Jadi bila orang tengok yang Nabi cakap dengan Nabi buat sama, lagi meyakinkan dia. Dan boleh menjadi contoh masa tu juga, kan? Itu satu. Lagi? Ini penting ni. Bukan untuk dakwah je, tapi untuk mak bapak yang mendidik anak. Sebab itulah saya kurang bersetuju bila mak bapak hantar anak kadang-kadang daripada kecil lagi pergi duduk asrama, pergi duduk mak tafiz. Mana apa? Akhirnya anak-anak bukan dididik oleh mak bapak depan mata dia. Betul? Akhirnya anak-anak tu akan ada dua watak. Di asrama watak lain, di rumah watak lain. Kenapa? Silap mak bapak. Mak bapak tak didik depan mata. Mak bapak didik daripada jauh. PJJ kan? Pendidikan jarak jauh. Mungkin hubungan kasih sayang. Betul, betul. Dia, sahabat-sahabat ni akan lebih rasa Rasulullah sayang pada dia bila Rasulullah selalu bersama, datang rumah dia, ziarah, makan bersama, tanya masalah. Oh, sahabat lagi sayang pada Rasulullah. Dan bila dia sayang, dia semakin nak taat pada Nabi. Ikatan yang sangat-sangat kuat tu. Mana sahabat tak pernah rasa Nabi ni pemimpin yang pentingkan diri, pemimpin yang protokol, kan? Nak jumpa Nabi kena ada 2-3 guard, tak ada. Senang je. Oh, penting tu. Sebab tu saya nasihatkan kepada ustaz-ustaz ke penceramah, jangan mengajar sajalah. Kalau mengajar saja, dia tak akan membentuk peribadi pelajar tu. Guru-guru, penceramah, ustaz-ustaz kena bergaul dengan pelajar. Kena pergi ziarah rumah pelajar. Bukan merendah diri tu. Tak. Nabi pergi rumah sahabat. Nabi pergi rumah orang Yahudi. Kita kata, takkan saya nak pergi rumah pelajar? Pelajarlah datang rumah saya. Itulah ego. Itulah ego. Kan? Takkanlah saya nak pergi orang miskin. Orang miskinlah datang jumpa saya. Saya kat ustaz. Itulah ego. Nabi pergi ke Taif jalan kaki. Pergi cari siapa? Orang kafir. Kan? Belum Islam pun Nabi berjalan kaki pergi. Sebab apa? Sebab Nabi nak santuni hati mereka. Hati itu paling penting, kan? Kalau setakat bagi barang, hati tak tersentuh. Sebab itu ada ahli sirah mengatakan Nabi Muhammad ambil pengajaran daripada kisah Nabi Musa AS. Apa berlaku pada Nabi Musa? Bila Nabi Musa tinggal kaum dia untuk bermunajat, kan? Mula-mula 30 hari, lepas tu tambah 10 hari, jadi 40 hari. Apa jadi pada kaum dia? Pakar sirah mengatakan Nabi Muhammad juga ambil pengajaran daripada kisah para Nabi dahulu. Jangan tinggal anak buah kita. Jangan tinggal. Apatah lagi anak kita, kan? Letak dia asrama, kan? Berapa ramai kita dengar berita, bila anak pergi ke asrama, dia mula berkawan, dia mula bersosial macam-macam, kan? Yang tak merokok, pandai merokok, yang tak yang tak pandai berpacaran pun lebih hebat pada mak bapak zaman muda dulu, kan? Kalau nak hantar ke asrama dan Muslim bagus, kan? Ha? Kalau nak dihantar ke asrama, itu dan Muslim bagus. Tak, yang paling baik tak payah hantar. Tak payah hantar. Sebab yang tugas mendidik sebenar tugas siapa? Tugas mendidik anak kita. Cikgu ke, ustaz ke, mak bapak. Mak bapak. Sebab itulah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal jadi hebat sebab apa? Jadi ulama besar. Kita tahu tak? Imam Syafi'i ni bapak tak ada, anak yatim. Imam Ahmad bin Hanbal pun bapak tak ada, anak yatim. Tapi menjadi ulama yang hebat. Tahu tak siapa yang mendidik? Sekolah asrama penuh mana ni? Subhanallah, mak dia, dua-dua mak. Imam Syafi'i dia didik oleh mak dia, mandikan awal-awal, pergi hantar ke masjid, pergi hantar sekolah. Dia sendiri, mak tu main peranan. Lahirlah orang hebat seperti Imam Syafi'i. Tapi kalau kita pergi hantar asrama, rasa macam kucing bertanduk dulu baru jadi anak hebat. Betul? Kita pun tahu siapa yang mengajar kat sekolah asrama penuh. Betul tak? Kita ni belajar tadabbur. Guru kat sana tak belajar tadabbur. Takkanlah dia akan mengajar anak kita lebih baik daripada kita mengajar. Betul tak? Jadi bagi saya lah,
kebanyakan mak bapak yang bila hantar anak ke asrama ni, mak bapak yang macam lah tak bertanggungjawab lah. Ataupun nak lepas tanggungjawab. Ataupun disebabkan sibuk urusan kejar dunia. Mak bapak kejar dunia. Dia lupa anak ni adalah aset dia yang paling penting, dunia dan akhirat. Dia lupa. Akhirnya dia kejar dunia, dia merosakkan anak dengan pergi hantar pada orang. Betul tak? Setuju tak? Kalau tak setuju pun memang kena setuju, itu fakta. Okey, jadi Nabi mendidik bersahabat depan mata dia. Dan satu lagi dia kata apa? Menghiasi diri dengan Rasulullah mendidik para sahabat secara langsung, mengarahkan mereka pada keeratan hubungan. Vertikal. Tahu apa makna vertikal? Tak tahu kan? Nanti saya baca bahasa Arab. Bahasa Arab tausiq, mengeratkan, menguatkan. Mengeratkan, menguatkan hubungan dengan Allah. Bahasa apa ni? Bahasa Inggeris? Vertikal. Bahasa Inggeris Dia Indon banyak dia mengindungkan bahasa Inggeris. Sampai kita tak faham. Mana kurang tepat lah. Tengok, saya baca bahasa Arab dan saya terjemah bahasa Arab. Satu, wa kana Rasulullah SAW yurabbi ashabahu ala ainihi. Nabi SAW mendidik para sahabat depan mata dia. Dia tak lepas tangan. Yang kedua, wa yuwajjihuhum nahwa tawsiqis silah billah. Dan Nabi mengarahkan para sahabat supaya mengeratkan, menguatkan silah, hubungan dengan Allah. Itu je. Tapi di sini dia terjemah mengarahkan mereka pada keeratan hubungan vertikal kepada Allah. Dalam bahasa Arab tak ada straight. Bahasa Arab tausiq, menguatkan silah hubungan billah, dengan Allah je. Makna yang kedua apa dah? Nabi buat pada sahabat. Kamu nak hadapi ujian yang besar, yang kadang-kadang sahabat tak pernah terfikirkan. Caranya apa? Kuatkan hubungan dengan Allah. Bangun malam. Sebab tu turun ayat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun malam kecuali sedikit. Tengah-tengah penat berdakwah, tengah-tengah diseksa, diazab, yang logiknya perlukan apa? Rehat, perlukan tidur. Tiba-tiba Allah kata, wahai orang tidur, bangun. Kita kalau duduk tempat macam tu, penat berdakwahkan, letih berdakwah, orang maki pula. Lepas tu kita nak rehat sikit. Tiba-tiba ustaz kata, bangun sekarang, solat tahajud. Kita kata apa? Ustaz ni tak ada perasaan. Mafidomir. Tapi tengok Allah harap pada Nabi apa? Ya ayyuhal muzammil, qum. Bangun. Dan bangun berapa lama ni? Bangun malam kecuali sedikit je. Allah bagi pilihan. Bangun malam kecuali sedikit. Mana berapa ni? Tidur sikit mana? 2/3 malam. Bangun. Ya Allah. Sehari berdakwah, kena maki, kena seksa. Malam pula, kalau 8 jam malam, tidur hanya 2 jam. Kita sehari berdakwah pun tak, kena maki pun tak. Malam, bangun malam berapa per 3? Tidur berapa per 3? 3/3. Hebat tak kita? Agak-agak Islam boleh bangun tak dengan orang macam kita ni? Ataupun Allah bagi pilihan nisfahu. Sama ada 2/3 ataupun separuh. Kalau 8 jam, 4 jam, bangun malam solat. Awin kusmin hu qalila. Ataupun kurang daripada separuh. Mana? 1/3.
Kalau 9 jam, 3 jam. Jauh tak kita? Jauh. Kita 2/3? Tak. Separuh? Tak. 1/3? Tak. 1/4? Tak. 1/5? Jadi kita boleh bayangkan agak Islam akan maju ataupun tak ke mana. Kemudian Allah kata apa? Auzid alaihi ataupun lebih. Kemudian buat apa? Warittilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Ya Allah, bangun malam baca Quran pula. Kenapa kena baca Quran? Kenapa kena bangun malam? Allah beritahu ayat kelima. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sesungguhnya kami akan campak di atas engkau qawlan saqila, kata-kata yang berat. Kalau apa maksud kata-kata yang berat ni? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Allah kata bangun malam 2/3 ke separuh ke 1/3, kemudian tadabbur, baca dan tadabbur Al-Quran. Kenapa Allah begitu? Sebab kami nak bebankan kepada engkau kata-kata yang berat. Apa dia kata yang berat? Quran lah. Kenapa Quran tu adalah kata-kata yang berat? Apa dia? Yelah, ada apa dalam tu? Ada perintah Allah, ada larangan Allah, kan? Ada kewajipan yang kita kena buat, ada kewajipan yang kita kena berdakwah, kena sampaikan. Jadi berat tak? Maka Allah kata, untuk hadapi hukum Al-Quran yang berat tu, kamu kena ada persiapan dalaman. Apa dah? Bangun malam. Kalau kamu tak bangun malam, macam mana kamu nak tadabbur Al-Quran? Macam mana kamu nak beramal yang nafsu tak suka? Lepas tu macam mana kamu nak sampai pada pakcik kamu, orang musyrikin dia yang dah 7 keturunan menentang kebaikan? Kamu tak akan ada kekuatan, kamu akan gagal, kamu akan lemah. Bangun malam. Dan kenapa kena waktu malam? Kenapa tak siang hari? Allah sebut ayat 6 sebabnya. Subhanallah. Semua Allah suruh, Allah beritahu sebab. Allah larang, Allah beritahu sebab. Supaya apa? Kita buat dengan penuh yakin bila kita tahu sebab. Kenapa kena waktu malam? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sebab waktu malam itu asyaddu, lebih tepat untuk khusyuk. Dan wa aqwamu qila, dan bacaannya lebih terkesan. Subhanallah. Kenapa? Malam lebih perkataan ayat Al-Quran lebih berkesan dan lebih tepat untuk khusyuk. Kenapa? Itu menunjukkan apa? Baca Quran untuk apa? Untuk faham. Sebab tu Allah kata waktu yang paling baik untuk faham ialah tidak ada gangguan. Dan gangguan yang paling besar apa dia? Gangguan yang paling besar yang menghalang manusia faham Al-Quran. Apa dia? Kesibukan dunia. Sebab itulah bila kita baca Quran setiap hari, tak masukkan. Yang masuk apa dia dalam kepala? Tapi berapa muka surat lagi nak habiskan? Akhirnya kita tak akan dapat apa-apa kebaikan daripada Quran. Sebab apa kita kalau nak khatam? Sebab banyak urusan dunia ni. Nak pergi jumpa kawan tu, nak pergi kenduri. Betul tak? Akhir sekali tak dapat apa. Kesan tak ada. Yang Allah kata kalau turunkan gunung, gunung boleh pecah. Tak ada apa-apa kesan. Maka Allah kata waktu terbaik ialah waktu malam. Pertama, dalam kepala kita tak ada urusan dunia, kan? Yang kedua, tak ada gangguan. Bunyi pun tak ada, anak pun tak, semua tidurkan. Oh, khusyuk. Nikmat. Nikmat yang paling nikmat ialah bila dapat faham ayat Allah di waktu malam. Okey. Jadi ini menunjukkan apa juga? Sahabat terima, Nabi dan sahabat terima Quran dalam keadaan rasa, mindset dia apa dah? Quran ni adalah satu benda yang berat.
Hari pertama lagi mereka terima Quran, tak ada baca nak pahala, baca nak khatam, baca nak betul. Tak ada. Saqilan, benda yang sangat berat. Sebab tu persiapannya bangun malam, 2/3 malam. Mana ada kita terima Al-Quran, mindset kita beda. Aku nak faham Quran, kena bangun malam. Kalau tak boleh 2/3, separuh. Kalau tak boleh 1/3 kan. Sebab aku kena faham betul-betul waktu malam yang paling terbaik. Tak ada mindset tu. Kan? Sebab tu akhirnya, berapa ramai yang baca Quran, berapa ramai yang hafal Quran, Quran tak memberi apa-apa kesan dalam jiwanya. Okey, kita baca lagi. Ayat menyebut memerintahkan Nabi SAW mengkhususkan separuh malam untuk salat. Allah telah memilih beliau untuk bangun melaksanakan solat separuh malam yang terakhir, menambah ataupun menguranginya. Hampir 1 tahun Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melaksanakan perintah tersebut hingga bengkak kakinya. Ya Allah, saya pun sedihlah tengok soalan-soalan pelajar kan. Soalan pelajar bila bangun malam, biasa apa soalan dia? Tak ada pengalaman kan? Sebab pelajar tak tanya pelajar. Apa biasa soalan dia? Ustaz, bila bangun malam, solat apa kena buat? Solat tahajud, solat tasbih, solat taubat, solat hajat. Ya Allah, dia fikir jenis solat. Yang Nabi solat sampai bengkak kaki. Yang Nabi solat nak faham Quran, betul tak? Jauh beza cara kita berfikir ketika bangun malam dengan Nabi dan para sahabat. Kita fikir jenis solat, mempelbagaikan solat. Quran tak faham pun. Boleh faham tak? Jadi Nabi solat malam sampai bengkak kaki. Kemudian turun ayat yang meringankan, yang memberi kelonggaran daripada Allah kepada Nabi dan para sahabat. Di hujung surah Al-Muzammil ayat 20. Allah kata apa? Faqra' ma tayassara minal Quran. Yang ayat tu Allah kata apa? Allah tahu. Di kalangan ada para sahabat ni, ada yang sakit, ada yang tua, ada yang pernah berjihad, ada yang pernah berdakwah sehari. Maka selepas tahun, solat malam tidak wajib. Dalam masa setahun, solat malam wajib pada Nabi dan semua para sahabat. Wajib solat malam. Kita kalau diwajibkan solat malam, agak-agak berapa orang yang berapa orang yang solat malam? Subuh pun ramai tinggal kan? Subhanallah. Okey, kita berhenti setakat tu. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Setelah bila tu? Setelah setahun, Nabi dan para sahabat bangun malam, sama ada 2/3 malam ataupun separuh ataupun 1/3 malam. Kita berhenti muka surat 162. Setakat ayat faqra'u ma tayassara minal Quran. Kita baca sikit buku ni, dosa-dosa yang dianggap biasa. Okey, antara kita masih dalam dosa yang pertama, iaitu syirik kepada Allah. Dan syirik itu berbagai-bagaikan. Yang kita dah baca sebelum ni, syirik dengan menyembah ahli kubur ataupun minta kepada orang yang dah mati. Dan juga sembelih bukan kerana Allah. Dan juga sihir, percaya pada sihir, belajar sihir ke, mengajar sihir ke, ataupun percaya pada tukang sihir, semua tu membawa kepada syirik. Okey, seterusnya kata penulis, kepercayaan adanya pengaruh bintang dan planet terhadap berbagai kejadian dan kehidupan manusia. Boleh jadi syirik. Kita percaya pengaruh bintang dan planet. Contoh daripada Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata, Rasulullah SAW salat bersama kami, salat subuh di Hudaibiyah. Tampak masih ada bekas hujan yang turun di malam harinya.
Setelah beranjak daripada tempat itu, beliau menghadap kepada para sahabatnya seraya berkata, Nabi berkata kepada para sahabat pada malam yang baru turun hujan. Nabi tanya, hal tadruna maza qala rabbukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi wa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Wa amma man qala mutirna bi nu'i kaza wa kaza wa zalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Maksud dia, muka surat 23, maksud dia, apakah kalian mengetahui, kamu tahu tak apa yang Allah dan Rasul, apa yang Tuhan kamu cakap? Sahabat pun jawab, Allah dan Rasul lebih tahu, kami tak tahu. Nabi pun bagi tahu. Nabi tanya ni bukan nak jawapan daripada sahabat, tapi cara Nabi tanya supaya sahabat bagi perhatian. Jadi Nabi begitu, Allah berfirman, pagi ini di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir, kata Allah. Pagi itu ada orang beriman, ada orang yang kafir. Macam mana tu? Ada pun orang yang berkata, kami diberi hujan dengan kurnia Allah dan rahmatnya. Lepas turun hujan, sebab tu disunatkan baca doa lepas turun hujan. Kalau masa hujan apa dia? Allahumma sayyiban nafi'ah. Okey, doa selepas turun hujan? Ingat tak ingat? Apa dah? Tahu sebab apa tak ingat? Sebab tak hafal kan? Sebenarnya dalam hadis ni, dalam buku tu ada. Mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Subhanallah. Semua keadaan kita diberi peluang untuk dapat pahala. Masa hujan dapat pahala, baca doa. Allahumma sayyiban nafi'ah. Lepas turun hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ada dalam buku ni. Saya susun 66. Semua daripada hadis yang sahih. 3 patah aja. Mutirna, kami telah diberi hujan bi fadlillah, dengan kelebihan Allah, dan wa rahmati, dengan rahmatnya, dapat pahala. Jadi Nabi kata lepas turun hujan, orang tu cakap macam tu, baca doa tu. Maka Allah berkata, hambaku, dia telah beriman kepada aku. Sebab apa? Dia kata yang menurunkan hujan ialah Allah. Tapi ada pula orang lain, dia kata apa? Ada pun orang yang berkata hujan itu turun kerana bintang. Bintang itu dan bintang ini, maka kata Allah, dia telah kufur kepada aku dan dia beriman kepada bintang. Boleh? Jadi kadang-kadang dengan sebab hujan pun ada orang beriman, ada orang kafir. Kenapa hujan? Semula jadi, kafir. Kenapa hujan? Allah yang turunkan hujan. Kenapa pencuri masuk? Kenapa pencuri tak dapat masuk rumah kita? Sebab ada angsa. Angsa kan, binatang angsa tu. Boleh jadi syirik. Sebab yang menghalang pencuri bukan Allah, tapi angsa. Kenapa jin tak masuk rumah saya? Sebab saya dah pagar. Pagar dengan apa? Dengan air garam. Itu boleh jadi syirik. Okey, termasuk dalam hal ini adalah mempunyai astrologi, ramalan bintang, seperti yang banyak kita temui di koran. Koran ni akhbarlah dan majalah. Ada orang kita suka ramalkan, lahir bulan berapa, bintang apa, maka dia akan jadi jutawan. Kalau lahir bulan ni, bintang ni akan jadi al-fakir wal miskin, kan? Itu boleh, kalau kita percaya, boleh jadi syirik. Jika ia mempercayai adanya pengaruh bintang dan planet-planet tersebut, maka dia telah syirik kepada Allah. Jika ia membacanya sekadar untuk hiburan, maka ia telah melakukan perbuatan maksiat dan berdosa. Kalau dia baca pasal ramalan bintang ni, jadi macam ni. Bintang ni, sekadar baca, dia tetap berdosa. Kenapa? Sebab dia buat benda yang tidak ada faedah. Sebab tidak dibolehkan mencari hiburan dengan membaca hal-hal yang syirik. Walaupun dia tak percaya. Selain itu,
syaitan terkadang berhasil menggoda jiwa manusia sehingga ia percaya kepada hal-hal syirik. Maka membacanya termasuk sarana dan jalan menuju kemusyrikan. Kita baca benda-benda yang membuat syirik, walaupun kita tidak percaya, dia termasuk dalam bab dosa. Okey, termasuk syirik juga mempercayai adanya manfaat pada sesuatu yang tidak dijadikan demikian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kepercayaan sebagian orang terhadap jimat. Jimat ni mana azimat lah, tangkal. Ramai orang percaya pada tangkal, mentera-mentera yang berbau syirik. Kalung daripada tulang, gelang, logam dan sebagainya. Yang penggunaannya sesuai dengan perintah mengikut arahan dukun, tukang sihir atau memang merupakan kepercayaan turun-temurun. Kadang-kadang ada lagi masyarakat kita kan, anak-anak kecil dia pakaikan tali kan. Dengan keyakinan kelebuhan tali itu boleh menyebabkan anak itu sakit dan sebagainya. Itu boleh membawa kepada syirik. Mereka mengalungkan barang-barang tersebut di leher atau pada anak-anak mereka untuk menolak ain, penyakit ain. Itu adalah syirik. Demikian anggapan mereka. Terkadang mereka mengikatkan barang-barang tersebut pada barang. Menggantungkannya pada mobil. Kadang-kadang dia sangkut kat kereta, kadang-kadang dia sangkut kat rumah kan, kat pintu masuk. Ada seorang jumpa saya, ini dah lama 10 tahun lepas. Dia pakai apa ni yang macam tali lah kat leher kan. Bila ditanya kenapa pakai, sebab Tok Bomo suruh pakai. Dia kata kalau tak pakai dia akan ditimpa musibah. Saya kata jangan percaya. Kalau percaya boleh jadi syirik. Dia tak boleh ustaz. Saya kata buang sekarang. Buang, saya campak. Okey, sihat walafiat sampai hari ni. Dia tak ada apa pun. Demikian terkadang mereka mengikat barang-barang tersebut pada badan, menggantungkannya pada mobil ataupun rumah, ataupun mereka mengenakan cincin dengan berbagai macam batu permata disertai kepercayaan tertentu. Kadang-kadang pakai cincin kan, cincin tu ada kelebihan. Kalau dia buka cincin tu mungkin dia akan kena penyakit. Hal semacam ini tidak diragukan lagi sangat bertentangan dengan perintah tawakal kepada Allah. Dan tidaklah hal itu menambah kepada manusia, melainkan dia semakin lemah. Sebab dia tidak bergantung kepada Allah. Kemudian, hal tersebut termasuk berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Berbagai tangkal yang digantung, sebahagian besar termasuk syirik yang jelas, yang nyata. Demikian pula, dengan meminta pertolongan sebahagian daripada jin ataupun syaitan. Minta tolong daripada jin dan syaitan pun sebenarnya salah. Allah sebut dalam surah jin kan, jin yang telah beriman, dia cerita balik apa yang dia lakukan masa dia jahiliah. Dia kata apa? Ada antara lelaki manusia yang minta pertolongan daripada kami. Dan kesannya apa dah? Kami akan menjadi sombong. Sebab apa? Bila orang minta tolong kita, kita rasa kita lebih kan? Sebab itulah haram minta tolong dengan jin. Sebahagian tukang tunung menulis ayat Al-Quran dan mencampurkannya dengan hal-hal yang lain termasuk syirik. Bahkan sebahagian mereka menulis ayat Al-Quran dengan barang yang najis ataupun dengan darah haid. Menggantung ataupun mengingkatkan segala yang disebut di atas adalah haram. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Man allaqa tamimah faqad asyraka. Maksudnya, barang siapa yang menggantungkan azimat ataupun tangkal, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Orang yang melakukan perbuatan tersebut, jika ia mempercayai bahawa berbagai hal itu bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat dengan sendirinya selain pada Allah, maka dia telah masuk dalam golongan pelaku syirik besar. Dan jika ia mempercayai bahawa berbagai hal itu merupakan sebab datangnya manfaat ataupun mudarat, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, maka dia telah terjerumus kepada perbuatan syirik kecil. Kalau dia yakin benda tu betul-betul boleh bagi mudarat, syirik besar, terkeluar daripada Islam. Tapi kalau dia yakin tangkal-tangkal tu hanya sebagai penyebab aja yang boleh mudaratkan Allah, tapi tangkal tu hanya penyebab, itu menjadi syirik kecil. Dia masih dalam Islam lah. Wallahu alam.
Tajuk kedua, riak dalam ibadah. Kita sambung. Bracelet yang memang dikata saintifik mengatakan bahawa pakai ini akan ada getaran membuat seseorang tu berenergi. Itu macam mana Ustaz? Oh, sama. Itu boleh membawa kepada syirik. Kalau pakai gelang kat tangan kan, boleh memberi Energi. syirik tu. Yang boleh bagi energi Allah sahaja. Nabi Apa tu? Apa orang kata di modern kan Ustaz? Dia cakap dia dah ada saintifik punya tak ada apa saja selain daripada Allah tidak boleh memberi mudarat ataupun manfaat, energi ke, kebaikan ke, sihat ke apa ke, semua tidak boleh kecuali Allah. Nabi pun tak boleh. Sebab itulah Nabi pernah tak cedera, ya. Nabi pernah tak disihir, ya. Tapi Nabi ubat rawat sihir dia dengan apa? Bukan pakai gelang tapi dengan ayat Quran. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Okey, ada soalan? Apa bezanya dengan orang yang pergi jumpa dukun dan kemudian mempercayai apa yang dikata? Samalah, sama. Kita dah baca semalam. Nabi kata siapa-siapa yang jumpa dukun dan percaya cakap dukun, maka dia mati bukan di atas agama Nabi Muhammad. Dukun kata kamu kena buat macam ni. Dukun kata kamu ni dihantar saya oleh orang lain. Dia pun percaya. Maka dia mati, kalau dia mati masa tu, bukan mati dalam Islam. Pakai gelang nak cantik. Pakai gelang nak cantik. Kalau dah tak cantik, pakai 10 gelang pun tak cantik. Dia sebenar manusia ni semua dah cantik. Allah kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kata sesungguhnya kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Percayalah kita cantik. Yang tak cantik itu, yang kata kita tak cantik itu persepsi dia. Sebab itulah suami kita kahwin dengan kita sebab kita cantik lah tu. Ustaz, boleh tak kita baca Quran tiup pada air? Orang panggil air tawar. Tak, air tu sebelum dia tiup Quran memang tawar pun. Mana ada orang tiup pada air manis? Jadi istilah pun tak betul. Ada pendapat, ini Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat. Ambil air dia tiup, dia baca Quran ditiupkan. Ada pendapat ulama kata tak salah. Selagi mana kita yakin yang menyembuhkannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ustaz, bila Ustaz sebut tentang sabda Nabi Muhammad, tiada hijrah selepas Fatu Mekah, adakah prinsip yang sama perlu diambil bahawa Muslim tidak boleh tinggal apa ni? Tidak boleh tinggal negara kufar hanya untuk ini fatwa ulama daripada Timur Tengah. Dia kata, Nabi kata tidak ada hijrah selepas pembuka kota Mekah. Sebab apa? Tengok sebab. Sebab masa tu Mekah dah Islam. Jadi tak ada sebab kamu nak berhijrah. Sebab di Mekah dah bebas beribadat. Sekarang kaedah yang sama. Bila tempat kita duduk dah sempurna ibadat, boleh berdakwah, tak boleh hijrah lah. Dan kalau kita berhijrah negara kafir yang menyebabkan ibadat kita susah, ulama kata haram. Haram sebab apa? Sebab tujuan kita dicipta untuk beribadat. Tiba-tiba kita ibadat tempat kita dah pergi tempat yang menyebabkan ibadat kita tak sempurna. Nak solat jemaah tak boleh, nak solat awal waktu pun tak boleh, nak tutup aurat pun tak boleh. Maka kata ulama, hukumnya haram sebab menjejaskan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah. Tapi kalau kita pergi negara kafir, ibadat kita kerana nak berniaga, tak salah. Tak salah. Yang penting ibadat kita tidak terganggu. Boleh tak kita baca Qurannya? Ustaz, bolehkah percaya pada ain? Tak. Penyakit ain ada. Tapi percaya pada ain salah.
Kita hanya wajib percaya kepada Allah. Ustaz, kalau tanam pohon bidara untuk elak jin ataupun letak daun bidara di rumah untuk elak jin, syirik ke? Tak, kalau kita percaya dengan ada pokok bidara tu, jin tak dekat, hukumnya syirik. Sebab pokok tak ada kuasa. Kalau pokok ada kuasa bila halau jin, masa kita nak solat, letaklah pokok bidara banyak-banyak supaya solat kita khusyuk, kan? Assalamualaikum Ustaz. Kalau dia gantung cili kering pada lampu rumah untuk halau makhluk halus. Pertama, berdosa sebab dia membazir cili kering tu. Cili kering untuk dimasak, bukan untuk digantung. Cili kering pula sekarang mahal tak? Itu pembaziran. Baik dia bagi cili kering pada orang miskin, untuk orang miskin buat nasi lemak dan jual. Yang kedua, dia makhluk halus ni, apa dia? Dia sebenarnya dalam Islam tak ada istilah makhluk halus. Dalam Islam ada jenis 3 makhluk je. Pertama, malaikat. Yang kedua, jin. Yang ketiga, jin pula ada jin yang jahat, ada jin yang Islam, kan? Yang ketiga, manusia. Jadi makhluk halus ni masuk kategori mana? Manusia? Jin. Allah sebut dalam Quran jin, tak ada jin as-saghirah, tak ada. Jin je. Kenapa kita nak bagi istilah lain? Guna istilah Al-Quran dan Sunnah, kan? Jin lah, jin. Kemudian boleh tak kita gunakan cili untuk halau? Tidak ada dalil, tidak ada dalil. Dan kaedah yang paling betul dan paling berkesan untuk halau jin apa dia? Bukan cili, ya? Dengan apa? Allah kata dalam ayat Quran, kan, wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling daripada aku, tidak taat pada aku, tidak berzikir pada aku, Allah kata kami hantar kepadanya seekor syaitan, jin, dan syaitan tu jadi kawan dia. Daripada musuh yang paling jahat jadi kawan. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia tak gantung cili merah. Tak, sebab dia tak berzikir. Dan Nabi kata, bila seseorang tu terjatuh, maka dia sebut celakalah jin. Maka jin, syaitan akan menjadi semakin kuat dengan kata-kata dia tu. Tapi Nabi kata kalau dia terjatuh, dia sebut bismillah, syaitan akan menjadi semakin lemah dan semakin kecil seperti lalat. Makna syaitan yang jahat ni boleh dilemahkan dengan apa? Zikrullah, bukan dengan lada kering. Satu lagi Nabi kata, siapa-siapa yang masuk rumah, baca bismillah dan baca doa, kan? Syaitan yang nak masuk tak jadi masuk. Bukan setakat tak jadi masuk, dia akan beritahu pada syaitan-syaitan yang lain, kawan-kawan yang lain, apa dah? Malam ni kita tak ada tempat tidur, tak boleh makan. Sebab apa? Tuan rumah bila nak masuk rumah, dia baca doa, baca bismillah. Dan bila dia nak makan, dia baca bismillah. Jadi kita tak ada rezeki dan tak ada tempat tidur. Hanya dengan zikir. Dia tak kata, malam ni tak boleh masuk rumah sebab ada lada kering kat pintu. Ada juga ada yang jual wangian aura jodoh. Boleh ke beli? Tak, nak beli wangian ke nak beli jodoh? Kalau nak beli jodoh, pergi ke rumah perempuan tu lah. Kalau nak beli wangian, tak ada kaitan dengan jodoh. Kalau jumpa ustaz, bukan dukun untuk halau saka. Tak ada dukun ke ustaz. Bukan isu dia. Isu dia apa dah? Cara merawat tu. Kalau cara merawat dia guna ayat Quran, kemudian dia yakin pada Allah, dia tak guna benda-benda jampi serampah, maka rawat tu betul walaupun namanya dukun. Tapi kalau cara dia jampi serampah, guna bahasa yang dia tak faham, tapi dia ustaz, maka salah. Jadi isu dia bukan nama ustaz ataupun dukun, tapi isu dia cara
rawatan tu. Kalau percaya apa yang saintis cakap, bumi bentuk sfera atau purata, sedangkan Quran beritahu bumi adalah hamparan. Sebenarnya bumi bulat ataupun lepeh, dia ulama khilaf lah. Kalau ikut Al-Quran mengatakan bumi itu bulat kan. Jadi kalau Quran kata bulat, walaupun ada khilaf, maka kenapa nak percaya saintis kan? Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mana-mana cerita yang Ustaz boleh share pada kami bila Rasulullah guna ayat Quran untuk menyembuh? Ketika Nabi disihir. Nabi baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Lepas baca dua surah, hilang terus sihir. Betul ke lepas buang air besar kena ambil wuduk? Betul, lepas buang air besar kena ambil wuduk bila nak solat. Okey, cukup lah. Kita sambung kelas kita besok insya-Allah pukul 10.30. Untuk makluman saya, semalam saya ada beritahu yang petang ni ada live kan. Sebenarnya saya silap. Sebenarnya dia bukan buat live, dia buat rakaman untuk disiar di TV di bulan Ramadan. Jadi tak ada live lah. Sabarlah tunggu bulan Ramadan kalau panjang umur. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.